Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk meneruskan perbincangan kita untuk kod kursus IDA 102, di mana pada hari ini kita akan bincangkan pula chapter 2 di bawah tajuk Manusia dan Agama. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita untuk chapter 2 ini, mari kita lihat dulu apakah subtopik yang kita akan bincangkan. Secara umumnya, kita ada 4 subtopik yang kita akan bincangkan. Yang mana, pertama, keperluan manusia kepada agama. Yang kedua, agama samawi dan juga agama budaya. Yang ketiga adalah agama samawi dan juga kitab-kitab suci. Dan yang terakhir adalah objektif agama. Okey, so inilah subtopik yang kita akan bincangkan dalam chapter ini. Seterusnya, mari kita lihat pula berkaitan dengan hasil pembelajaran yang ingin kita capai. Okey, yang mana kita ada 3 hasil pembelajaran yang ingin kita capai di hujung perbincangan pada hari ini. Yang pertama adalah kita dapat menerangkan keperluan manusia kepada agama. Yang kedua adalah menguraikan agama samawi dan juga agama budaya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan objektif agama. Okey. As a introduction untuk kita punya perbincangan, yang pertama adalah manusia dan agama ni sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini kerana kehidupan beragama itu merupakan fitrah semua manusia. Selain itu juga, ciri-ciri keistimewaan dan kelemahan yang ada pada manusia mampu menjadikan mereka, iaitu manusia, mengakui kewujudan Tuhan dan juga merasa kehidupan beragama. Dan yang terakhir adalah, secara umumnya, kita boleh lihat, bagaimana terdapat pelbagai agama di dunia. For example, ada agama Islam, Kristian, Yahudi, Hindu dan juga Buddha. Seterusnya, kita masuk pada perbincangan yang pertama, iaitu definisi agama. Yang mana, kita akan bincangkan 3 definisi, iaitu agama, religion dan juga adin. So, kita akan lihat satu persatulah definisi istilah-istilah ini. Okey, mari kita tengok definisi yang pertama, iaitu definisi agama. Okey, agama ni dari sudut bahasa, yang pertama ianya berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu gabungan 2 suku kata, iaitu a dan gama. Yang mana a ni bermaksud tidak dan gama ni bermaksud kacau. So kalau digabungkan, agama ni bermaksud tidak kacau. Justru itu, kalau dari sudut bahasa, agama ni ianya bermaksud peraturan, kepercayaan, haluan dan juga jalan. Seterusnya, mari kita lihat pula definisi agama dari sudut istilah. So menurut Kamus Dewan, agama ni bermaksud kepercayaan kepada Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan serta kekuasaan Tuhan serta penerimaan ajaran dan perintah Tuhan, dan juga yang terakhir adalah kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. So, apa yang kita boleh simpulkan? Kita lihat, bila sebut agama ni, ianya berkaitan dengan kepercayaan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, kita akan bincangkan pula definisi religion. Yang pertama kita tengok dulu definisi religion ni dari sudut bahasa. So basically, perkataan religion ini ianya berasal daripada perkataan Latin. Yang mana ada 2 lah perkataan Latin itu, iaitu yang pertama erelegere yang bermaksud mengumpulkan. Yang mana
Ianya bermaksud, religion itu mengandungi pengertian yang mana, mengumpulkan cara-cara mengabdikan diri kepada Tuhan yang, terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Seterusnya, yang kedua adalah religare yang bermaksud mengikat. Yang mana, ianya bertepatan dengan maksud tersebut, yang mana ajaran-ajaran religion, sememangnya mengikat antara penganut dan Tuhannya. So itu yang pertama, iaitu, religion ini kalau dari sudut bahasa ia berasal daripada perkataan Latin. Seterusnya, mari kita lihat pula definisi religion ni kalau dari sudut istilah. Yang pertama kita tengok A.B. Taylor, menyatakan bahawa religion ini bermaksud kepercayaan kepada kuasa gaib. Yang kedua adalah Everyman Encyclopedia yang mana ianya bermaksud penerimaan atas tata aturan daripada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. So apa selain itu juga apa yang boleh difahami di barat agama ini sebenarnya adalah suatu kepercayaan dan juga amalan yang mana agama ini dianggap sebagai sebahagian daripada budaya dan agama ini tidak seharusnya merangkumi keseluruhan sesuatu budaya. So ini secara umumnya pula berkaitan dengan definisi religion. Kesimpulannya, kalau kita lihat kedua-dua definisi, iaitu definisi agama dan juga religion ini, sebenarnya mempunyai persamaan dari sudut maksudnya. Yang mana, kedua-dua istilah ini, ianya berkisarkan ataupun berkaitan dengan hubungan antara manusia dan juga Tuhannya sahaja. Kan kita boleh lihat tadi bagaimana definisi istilah kalau dari sudut daripada Kamus Dewan, ianya berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita lihat definisi religion itu kan dia berkaitan dengan apa? Bagaimana agama ni mengikat penganutnya dengan Tuhan. Bagaimana cara penganutnya untuk apa? Mengabdikan diri kepada Tuhan. So kita boleh lihat di situlah bagaimana kedua-dua definisi ini ianya berkisarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya sahaja. Seterusnya, mari kita bincangkan pula berkaitan dengan definisi ad-din. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimanakah definisi ad-din ini dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, ad-din ini bermaksud menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan dan juga adat, kebiasaan. Seterusnya, mari kita lihat pula definisi ad-din dari sudut istilah. Yang pertama adalah kehakiman, kesultanan dan juga kekuasaan yang mutlak dan yang tertinggi. Yang kedua adalah kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak ini refer kepada siapa? Refer kepada Allah yang Esa. Yang ketiga adalah sistem atau peraturan-peraturan sama ada yang berbentuk teori ataupun amali yang digubal oleh kekuasaan yang mutlak. Dan yang terakhir adalah pembalasan nikmat yang diberikan oleh kekuasaan yang tertinggi ke atas setiap yang taat dan juga patuh kepada sistem tersebut ataupun sebaliknya, iaitu pembalasan ke atas yang ingkar dan juga derhaka. Seterusnya, kita lihat pula definisi ad-din ini menurut sarjana. Menurut Abu A'la Al-Maududi, ad-din ini sebenarnya adalah cara hidup, sikap hati dan juga fikiran. Selain itu juga, ad-din ini adalah tingkah laku dan tindakan yang diamal ataupun diikuti oleh seseorang ataupun suatu masyarakat. So, ad-din ini, ianya merangkumi keseluruhan, hidup umat manusia di semua zaman. So, apa yang kita boleh simpulkan daripada ketiga-tiga definisi tadi adalah
Kalau kita lihat, definisi agama dan religion ni ianya mengandungi persamaan maksud yang mana ianya ni berkisarkan tentang hubungan manusia dan juga Tuhan sahaja. Namun kalau kita lihat tadi kita bincangkan berkaitan dengan definisi ad-din, ad-din itu ianya bukan sahaja mengandungi hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga ianya mengandungi hubungan manusia sesama manusia. Seterusnya, kita akan bincangkan pula subtopik yang seterusnya iaitu keperluan manusia kepada agama. Kenapa manusia ni perlu dengan agama? So yang pertama adalah fitrah manusia dilahirkan. Yang mana fitrah kita ni, fitrah semula jadi manusia ni perlu dengan agama. Yang kedua adalah keinginan manusia ini untuk ketahui kehidupan selepas kematian. So bagaimana manusia mau tahu kehidupan lepas mati ni? Sudah pasti melalui agama. Yang ketiga adalah kecenderungan manusia untuk hidup berperaturan. So dalam kehidupan manusia ini, dalam kehidupan kita ini, kita perlu kepada peraturan. So kita boleh lihatkan bagaimana bila tiada peraturan, ianya memberikan impak yang negatif dalam kehidupan. That's why manusia perlu kepada agama. Yang keempat adalah menjelaskan perkara gaib ataupun metafizik. So manusia ini perlu dengan agama. Sebab dalam agama je ada menerangkan tentang perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang kita tidak boleh nampak secara fizikal, tetapi kita tahu ianya wujud. Dan yang terakhir adalah kelemahan akal manusia. Manusia ni diberikan akal untuk berfikir. Tetapi manusia ni ada dia punya keterbatasan. Ada limitation kita punya akal. So ada perkara-perkara yang kita tidak boleh capai melalui akal kita. So perkara-perkara ini bagaimana kita mau tahu? Tentunya melalui agama. That's why manusia perlu kepada agama. So itulah secara umumnya kenapa manusia ini perlu kepada agama. Seterusnya, mari kita lihat pula secara umum apakah kesan pengabaian agama dalam kehidupan. So yang pertama adalah kehidupan jadi tidak seimbang antara keperluan fizikal dan juga spiritual. Yang kedua adalah tiada hala tuju dan juga matlamat hidup. Seterusnya apakah kesan mengabaikan pengabaian agama ini dalam kehidupan adalah berlaku kegersangan dan juga ketandusan jiwa. Seterusnya berlaku pengabaian terhadap aspek akhlak dan juga moral. Dan yang terakhir kesan pengabaian agama itu adalah bertambahnya krisis nilai dalam masyarakat. Seterusnya mari kita bincangkan pula sejarah kemunculan agama. So terdapat pelbagai andaian ataupun teori berkaitan dengan kemunculan agama ini. Antaranya yang pertama adalah menurut Karl Marx agama ini adalah produk penguasa ataupun produk pemerintah. Pemerintah yang cipta agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agama ini muncul disebabkan oleh apa? Kelemahan jiwa dan juga diri manusia. Yang mana munculnya agama ini sebab apa? Perasaan takut kepada Tuhan dan juga akhir kehidupan. Dan yang terakhir adalah kalau menurut golongan materialisme ataupun positivisme agama ni muncul sebab apa? Kebodohan manusia. Yang mana kalau menurut orang yang berpegang dengan pemikiran positivisme agama ni muncul sebab apa? Ianya bermula dengan kebodohan manusia tentang rahsia alam dan juga
ekosistem. Okey, so ini secara umumnya okey andaian okey berkaitan dengan kemunculan agama. Yang pertama okey ia sebut sebagai agama ni adalah okey buatan pemerintah. Yang kedua adalah disebabkan oleh kelemahan diri manusia yang takut kepada Tuhan dan juga akhir kehidupan. Dan yang terakhir adalah sebab apa? Agama ni muncul sebab kejahilan manusia. Seterusnya, okey mari kita lihat pula teori lain okey berkaitan dengan sejarah kemunculan agama. Okey. Kalau dari sudut pandangan sarjana barat, okey, sejarah kemunculan agama ni ianya melalui proses evolusi. Sebagai contoh, okey, Edward B. Taylor menyatakan okey, politism okey kemudian meningkat kepada monotheism yang mana ianya bermaksud okey daripada satu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih daripada satu Tuhan okey ataupun pemujaan pada Tuhan okey kemudian ianya meningkat kepada monotheism iaitu kepercayaan apa kepercayaan yang hanya mengakui ketuhanan yang satu okey itu yang pertama. Yang kedua, okey kita tengok pula, okey menurut Wilhelm yang mana okey agama yang pertama dan asli adalah percaya kepada Tuhan yang agung. Okey. So ini pandangan sarjana baratlah bagaimana sejarah okey kemunculan agama itu melalui proses evolusi. Okey, dan yang terakhir adalah kita lihat bagaimana okey pandangan Islam berkaitan dengan sejarah kemunculan agama. So dalam Islam, okey agama ini okey bukannya muncul melalui proses evolusi. Sebaliknya, okey daripada mula sehingga okey ke akhirnya, okey agama ini merupakan wahyu daripada Allah yang membawa konsep tauhid yang mana okey tauhid ini merujuk kepada mengesahkan Allah ataupun Allah itu satu, Allah itu esa. Okey, so ini pandangan Islam okey berkaitan dengan kemunculan agama yang mana okey agama ini merupakan wahyu Allah. Seterusnya, okey kita akan bincangkan pula berkaitan dengan pembahagian agama. So secara umumnya, okey agama ini kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu agama samawi dan juga agama budaya. So, okey kedua-dua agama ini kita akan bincangkan dalam slide yang seterusnya. So sebelum kita bincangkan, kita lihat dululah okey apa agama yang dikategorikan ke dalam okey agama-agama tersebut. So kalau dalam agama samawi, ianya terdiri daripada agama Islam, Kristian dan juga Yahudi. Kalau agama budaya, okey antara contohnya adalah Hindu, Buddha dan juga Konfusius. Okey. So ini kita punya mukadimah lah, kita punya introduction berkaitan dengan agama samawi dan juga agama budaya. Okey. Seterusnya, okey seperti mana saya katakan tadi, okey kita akan bincangkan okey berkaitan dengan agama samawi dan agama budaya. So yang pertama ini kita lihat dululah okey berkaitan dengan agama samawi. So agama samawi ini adalah agama yang diturunkan dari langit oleh Tuhan. Okey selain itu, agama samawi ini ianya mengajarkan tentang konsep keesahan Tuhan. Okey selain itu, okey ianya mengajarkan tentang beriman dengan nabi, pembalasan hari akhirat dan juga mempunyai kitab suci. Okey. So selain itu juga, okey, agama samawi ni okey dia ada nama lain. Okey, ianya juga dikenali sebagai agama ilahi dan juga agama wahyu. Okey. So apakah okey agama-agama samawi ni? Okey, apakah agama yang dikategorikan okey sebagai agama samawi? So as I mentioned okey dalam slide sebelum ini, so agama yang dikategorikan sebagai agama samawi ada 3, iaitu Islam, Yahudi dan juga Kristian. Seterusnya, okey mari kita lihat pula ciri-ciri agama samawi. Yang pertama adalah
agama samawi ini dicipta oleh Tuhan, bukannya ciptaan manusia. Yang kedua adalah agama samawi mempercayai kewujudan Tuhan. Yang ketiga adalah agama samawi ini mempercayai adanya Rasul. Yang keempat adalah adanya kitab suci. Seterusnya adanya peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum yang telah ditetapkan. Selain itu juga dalam agama samawi adanya amalan keagamaan ataupun kita sebut sebagai ritual. Selain itu juga agama samawi menegakkan keadilan sejagat dan seterusnya menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya di sini adalah kita mengajak kepada kebaikan dan kita mencegah ataupun melarang kejahatan. Seterusnya adalah dalam agama samawi ianya mempercayai perkara-perkara ghaib. Dan yang terakhir adanya dan juga mempercayai konsep dosa dan pahala. So ini secara umumnya berkaitan dengan ciri-ciri agama samawi. Seterusnya, mari kita lihat pula bahagian agama yang kedua, iaitu agama budaya. Apa itu agama budaya? Agama budaya ni adalah agama yang bukan bersumberkan wahyu. Sebaliknya, agama budaya ini adalah merujuk kepada ajaran falsafah dan bercampur baur dengan budaya dan juga tradisi masyarakat tertentu yang kemudian berkembang menjadi agama. Selain itu juga agama budaya ini juga dikenali dengan nama-nama lain. Sebagai contoh, agama bukan wahyu, agama bumi, agama falsafah, agama ciptaan, dan kalau di barat ianya dipanggil natural religion. For example, agama-agama yang dikategorikan sebagai agama budaya adalah agama Hindu, Buddha, Confucius, Shinto dan juga sebagainya. Seterusnya, mari kita bincangkan pula berkaitan dengan ciri-ciri agama budaya. So, ciri agama budaya yang pertama adalah agama budaya ini diasaskan oleh tokoh agama. Yang kedua, ianya tidak berteraskan konsep tauhid. Yang ketiga, ianya tidak mempercayai alam akhirat. Yang keempat adalah tiada konsep dosa dan pahala. Seterusnya, dalam agama budaya, ianya mempercayai kepada konsep karma ataupun kelahiran semula. Seterusnya, agama budaya ini menumpukan kepada aspek falsafah dan juga etika. Dan yang terakhir adalah dalam agama budaya tiada rasul ataupun nabi, tetapi ianya lebih kepada pembawa ataupun pengasas agama tersebut. So ini secara umumnya berkaitan dengan ciri-ciri agama budaya. Seterusnya, mari kita lihat pula agama samawi dan kitab suci. So, secara umumnya Islam, Nasrani dan juga Yahudi merupakan tiga agama yang penting sepanjang zaman sehingga ke hari ini. So ketiga-tiga agama ini diturunkan daripada langit dan penganut agama-agama ini percaya bahawa Tuhan itu pencipta alam. Selain itu percaya kepada Rasul dan juga kitab Allah. Namun ada perbezaan antara ketiga-tiga agama ni, iaitu pertama dari sudut konsep dan bentuk Tuhan. Yang kedua adalah berkaitan dengan konsep Nabi dan juga Rasul yang terakhir. Dan yang seterusnya adalah persoalan tentang kitab Allah yang tulen dan juga persoalan berkenaan kitab Allah yang paling sempurna. Seterusnya, kita lihat pula kitab-kitab suci. So, kitab suci ada 4.
Iaitu yang pertama, Taurat diturunkan kepada Musa. Yang kedua adalah Zabur diturunkan kepada Daud. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, ini adalah 4 kitab-kitab suci yang ada. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang terakhir iaitu maqasid agama ataupun kita sebut sebagai objektif agama. So, kalau dalam agama Islam ada 5 iaitu menjaga kesucian dan kepercayaan beragama. Yang kedua adalah menjaga keselamatan nyawa dan juga anggota tubuh badan manusia. Yang ketiga adalah menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan akal. Yang keempat, menjamin kehormatan dan juga maruah diri. Dan yang terakhir adalah menjamin usaha pemilikan dan juga penguasaan harta. Sebagai kesimpulan, untuk perbincangan kita pada hari ini adalah agama ini merupakan fitrah asasi dalam kehidupan seorang manusia. Selain itu juga, agama memenuhi kehendak jasad dan juga rohani manusia. So, tanpa agama, hidup manusia ini tidak akan seimbang. Seterusnya, kalau kita lihat, ada macam-macam, ada pelbagai agama di dunia ini. Yang mana, ianya boleh dikategorikan sebagai agama Samawi dan juga agama budaya. Dan kalau kita lihat, agama Samawi dan juga agama budaya ini ada ciri-ciri tersendiri. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada masa ini, ada pelbagai cabaran, yang perlu kita hadapi terutamanya dalam kehidupan beragama. So itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.